Okay. Alright. Okay. Boleh nampak skrin saya? Boleh nampak? Okay. Okay, nampak. Alright. Okay. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke e-training kompetisi siswa pembangunan karakter hebat. So dalam kata lain selalunya akan disebut tentang character building. So apa dia character building? Apa dia pembangunan karakter? So sebelum kita pergi lebih jauh adalah sangat-sangat baik untuk kita tahu dulu apa dia maksud pembangunan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, apa dia maksud karakter? Ya, yang dimaksudkan pada hari ini. Apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okay. So hari ini kita nak tahu cara bagaimana kita nak develop our character building. So kita kena tahu dulu dia punya basic. Basic dan juga asas pengetahuan tentang pembangunan karakter. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pembangunan bermaksud perbuatan ataupun cara ataupun bagaimana kita nak membangunkan sesuatu. Manakala karakter pula disifatkan sebagai sifat, ciri, perwatakan yang membezakan seseorang daripada yang lain. So apa yang membezakan anda dengan rakan anda adalah perwatakan, karakter anda, apa yang terzahir, apa yang terzahir pada diri anda yang mencorakkan personality anda. So apa pula personality? Sifat dan sikap seseorang yang membentuk perwatakannya. So ada sedikit perbezaan ya. Maksudnya personality ni lebih kepada inner self, your inner self. Okay. Boleh Alright. Pembangunan, character and also personality. Okay. Di setiap negara pasti ada basic ataupun foundation bagaimana dia nak membina nation, membina bangsa. Di Malaysia, saya buka skop yang lebih luas, kita ada rukun negara. Rukun negara. Setiap negara terdiri daripada individu ataupun modal insan yang kita perlu bangunkan peribadi dan juga kekuatan peribadinya. Untuk menjadi bangsa yang kuat, untuk menjadi negara yang kuat, kita perlu bersatu dan mempunyai personality ataupun kekuatan peribadi yang utuh untuk melindungi negara kita. Jadi apa rukun negara kita? Saya pasti yakin dan percaya anda semua masih ingat. Masih ingat sebab 5 rukun negara ini diterapkan semasa kita sekolah lagi. 5 rukun negara ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting merentas semua bangsa, agama dan juga culture. Apa dia yang pertama? Kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Kemudian, kedaulatan undang-undang. Kemudian ini yang paling penting. Dalam rukun negara pun ditekankan kesopanan dan kesusilaan. Dalam kata lain, ia adalah akhlak. Ia adalah karakter yang kita perlu bangunkan. Namun, kita perlu lihat juga perkara pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita perlulah patuh dan percaya dan juga setia. Sekiranya anda tidak ada, maka bagaimana nak membina satu karakter ataupun akhlak yang baik. Okey? So ingat hadam betul-betul rukun negara kita, hayati, hayati kerana ini adalah merupakan perkara basic yang anda perlu tahu sebelum anda nak pergi lebih jauh tentang character building. Okay, next. Okay, saya suka nak share tentang dasar pendidikan kebangsaan. So mungkin ramai yang tak go through apa dia hasrat ataupun matlamat pendidikan di Malaysia. So salah satunya anda nak cari ilmu, anda nak cari kemahiran, anda nak cari sesuatu untuk anda mendapat pekerjaan yang baik. Tetapi yang lebih besar sebenarnya adalah anda ingin
menjadi apa sebenarnya? So dasar pendidikan Malaysia ni sebenarnya kita nak melahirkan insan yang very balance, yang seimbang, yang harmoni. Ya? Dalam kita punya akronim hebat ada balance, ya? Dari segi intelek, bukan sahaja dari segi intelek, dari segi rohani, dari segi emosi dan juga dari segi jasmani. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Nampak ya? Itu paling ultimate goal. Ya? Dan usaha ini tujuannya untuk apa? Untuk kita jadi orang bukan sahaja yang berilmu, bukan sahaja berketerampilan, tapi kita berakhlak mulia dan juga bertanggungjawab. Ada orang yang berilmu tetapi dia tidak berakhlak ataupun tidak beradab. Ada orang yang semakin tinggi ilmunya tetapi semakin kurang akhlaknya. Semakin tidak bagus karakternya. Kat mana silapnya itu? Jadi kita kena lihat balik hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan mak ayah kita, hubungan kita dengan guru yang mengajar kita. So bagaimana hubungan kita? Mana mungkin kita menjadi orang yang sangat-sangat berjaya, yang segalanya hidup ni dimudahkan, ya. Benda ni macam karma jugalah. So kita kena buat baik pada orang. Bukannya kita nak mengharapkan balasan baik, tetapi supaya apa-apa yang datang kepada kita tu seperti sebuah cerminan, ya. Daripada dalam keluar. Jadi apabila kita ada hati yang baik, ya, keterampilan yang baik, akhlak yang mulia, dan insya-Allah apa-apa yang datang kita juga segalanya akan baik, ya. So dasar pendidikan kebangsaan ditulis di sini untuk mencapai kesejahteraan diri serta kita ini dapat beri sumbangan balik kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Nampak tak kat situ? Vision dan juga mission dia dah letakkan dasar pendidikan kebangsaan. Jadi anda pada hari ini terpilih masuk ke universiti kerana apa? Bukannya untuk diri kita sahaja, tetapi untuk kita sumbang balik. Satu untuk diri kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kita bina akhlak kita, bina karakter kita. Tetapi bukan saja itu, anda juga perlu memberi sumbangan. Bring back to the community. Tak kisah dari segi kepakaran apa yang anda ada setelah anda bergraduasi di universiti. Itu dasar pendidikan kebangsaan. Alright, next. Okay. Ada tak yang pernah tengok ni? 10 lonjakan dasar pendidikan tinggi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ada telah disebutkan, ini blueprint blueprint, anda boleh Google, anda boleh cari blueprint ni, Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia. Kita ada perkara satu, bagaimana dia nak menghasilkan graduan yang holistik, yang bercirikan keusahawanan dan juga yang balance. Namun di University Sains Malaysia, kita ada elemen A dan juga T, articulate and also thinking. Jadi kat situ nampak jelas pendidikan tinggi nak menghasilkan graduan yang holistik, entrepreneurial dan juga balance. Di akhir nanti saya akan kongsikan apa dia sub-elemen ataupun atribut yang ada pada setiap akronim hebat. Anda akan boleh lihat bagaimana akronim hebat itu dibina dan dibangunkan sesuai dengan graduan di Malaysia, insya-Allah. Baik. Okey. Ramai yang tahu, kita telah menjalankan beberapa siri e-training yang sangat banyak sepanjang sepanjang PKP, bermula daripada bulan Mac sehinggalah pada sekarang. Dan misi Pusat Pembangunan Hebat sebenarnya adalah untuk kita nak wujudkan ekosistem yang kondusif. Selepas ini, insya-Allah, selepas semalam Menteri Pendidikan Tinggi dah berucap dan memaklumkan bahawa insya-Allah pada bulan Oktober. Jadi kita sebenarnya di universiti kita nak jadikan ekosistem yang hebat, yang boleh dicapai pada bila-bila masa, at any time, yang memudahkan pelajar. Jadi pada hari ini HDC, Hebat Development Center, mendukung agenda hebat untuk sediakan ekosistem yang kondusif untuk pembangunan pelajar. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui tadbir urus berkualiti dan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan. So kita nak tingkatkan employability. So bila anda hadir di training ataupun perkongsian ilmu, insya-Allah anda akan bertambah dari segi kompetensi, meningkat dari segi kompetensi. Apa itu kompetensi? Iaitu 3 elemen, iaitu skills, attitude and also knowledge. Ingat, ASK, ask. Kompetensi is
Attitude, skill and also knowledge. Ya, baik. Okey. Sebelum kita nak pergi lebih jauh, sebelum kita nak merangka satu strategi, sebelum kita nak bangun karakter, sebelum kita nak bina strategi bagaimana kita nak pergi ke misi hidup kita perlulah dulu membuat salah satu analisis. At least analisis untuk diri sendiri. Dan ini tools yang paling mudah yang kita boleh gunakan, iaitu SWOT analysis. Siapa yang pernah guna SWOT analysis? Angkat tangan. Tak apa, kalau anda angkat tangan saya tak nampak lah. Cuma komen di ruangan chat. Saya. Ataupun I. Siapa yang pernah menggunakan tools SWOT analysis untuk diri sendiri? Untuk dia kenal pasti apa dia personal strength dia. Apa dia weakness yang ada pada diri dia. Kemudian apa opportunities dan juga threats. Ya, sekelilingnya. Boleh kongsikan? Siapa yang pernah menggunakan tools SWOT? Pernah guna? Saya belum pernah guna. Okey. Pernah? Never use? Alright. Lagi? SWOT analysis. SWOT analysis. Okey, boleh type kat sini SWOT analysis. Ya. Yeah. Belum? Okey, ramai yang belum guna? Okey. It's a powerful tools, ya. Yeah? Sangat mudah digunakan. SWOT analysis. Okey. Apa dia SWOT analysis? Di mana dia ada peta, dia ada table 4 kotak. Anda boleh lihat di skrin saya. Pertama, anda mungkin boleh senaraikan 5 strength yang ada pada diri anda sendiri. Apa kekuatan anda? Kekuatan peribadi, berani, suka belajar, apa lagi? Macam-macam personal strength ni, anda senaraikan 5. Kemudian, kita ni manusia biasa dan tak perfect, kita juga ada kekurangan dan jangan risau, kekurangan itu kita boleh perbaiki dan juga kita boleh belajar. So kita boleh senaraikan juga our weaknesses, suka bangun lambat, apa lagi, tidak disiplin, suka bertangguh-tangguh, apa lagi, weakness tu mungkin daripada diri kita sendiri ataupun mungkin kita perlu belajar lagi, ya, ilmu-ilmu baru untuk kita tingkatkan kemahiran. So kita boleh senaraikan weakness tu. Kemudian kita ada opportunities. Opportunities sangat banyak. Ramai orang yang tak nampak opportunities ataupun peluang yang ada di sekeliling dia kerana dia tidak mengenakan konsep syukur. Apabila kita tahu tentang konsep syukur, kita akan banyak sangat menghargai perkara, sekecil-sekecil perkara di sekeliling kita. So, peluang ni, satu, anda belajar di USM. Ya, USM ni banyak sangat platform yang bagus. Library pun ada banyak buku. Anda ada banyak sangat tenaga kepakaran di USM yang anda boleh rujuk. Anda nak apa? Banyak ada kat USM, anda boleh cari. Ya? Anda ada coach, anda ada trainer di USM yang anda boleh rujuk. Dalam banyak-banyak bidang. Contoh di HDC, kita ada sektor keusahawanan. Kita ada sektor kebudayaan dan kesukarelawanan. Kita ada sektor kebolehpasaran graduan. Ada sektor latihan. So semua sektor ini anda boleh pergi. Anda boleh dapatkan khidmat nasihat dan juga bimbingan. Sama ada nak tak nak sahaja. Keinginannya nak tak nak. So itu motivasi diri sahaja tu. Kemudian threats. Threats ni mungkin halangan-halangan lah yang ada di sekeliling kita. Jadi macam mana kita nak reduce threats dan juga weakness, itu boleh diajarlah untuk kursus yang lain sebab kita sebenarnya boleh bina strategi daripada SWOT analisis. Daripada SWOT analisis ni lah kita menyedari, kita sedar dan kita tahu, oh kat sini rupanya saya kurang. Jadi saya perlu tingkatkan strategi saya ataupun inisiatif saya ataupun saya perlu berubah dari sudut ini. Anda boleh buat begitu. So analisis ni sangat-sangat powerful. Anda buat dulu untuk diri sendiri. Okay? Untuk membangunkan karakter ni bukan mudah. Anda perlu sedar terlebih dahulu. Ramai orang yang nak berubah tetapi dia tidak sedar dia di tahap mana. So anda kena menyedari the present moment dulu. Waktu sekarang anda ni bagaimana. Dah sedari dulu. Okay? Okay. Saya ingin buat sedikit Mentimeter. Survey Mentimeter. Okay, boleh tak anda kongsikan bersama dengan saya? Okay, sebentar.
Okey, boleh tak anda kongsikan bersama saya? Masuk ke menti.com. Okey. Menti.com and use the code 482835. Saya ulang. Go to www.menti.com and use the code 482835. So di situ please list 3 character traits that impact your personal strength. Apa dia karakter yang impact kekuatan peribadi kita? Ya, boleh tak listkan 3 sahaja? 3. Boleh kita bagi masa sikit? Right. Creative, open-minded, cheerful. Bagus. Open-minded, critical. Critical ni critical thinking maybe. Okay. Bold. Okay, berani lah ni, bold. Meticulous. Alright. Very good. Okay, teruskan. Pergi ke menti.com 482835. List 3 character traits that impact your personal strength. Okay. Sekarang menunjukkan 2.48. Kita ada 170 orang buat masa ni kita ada 170 orang. Oh, okay. You can't see the comment from other participant. Baik, saya akan open. Sementara tu anda masuk dulu ke menti.com. Saya akan open communication punya privilege to all attendees. Okay. Okay, semua boleh tekan. Okay, semua boleh tengok komen di ruangan chat. Okay. Thank you for reminding. Okay. Okay. Wow, okay. 32 orang. Okay. At least half daripada participant involved dalam survey ni Alright, participate. Okay, kita pada waktu petang ni agak saya faham. Jadi why not kita try survey ni dan please list 3 character traits that impact your personal strength. So kat sini kita boleh lihat yang paling besar sekarang adalah open-minded. Open-minded. Mari kita tengok ada tak yang unik-unik sikit yang kita boleh baca? Talkative. Oh, ada Bagus. Talkative ni sesuai untuk jadi apa? Wartawan. Di bidang perhubungan awam dan juga manusia lah. Dia juga sesuai menjadi apa? Ambassador. Bagus tu sebenarnya. Menjadi orang tengah. Menjadi sales ataupun businessman. Bagus juga. Okay, kita tengok ada tak yang diligence, penyabar. Okay, smiles. Okay. Lemah lembut. Okay. Okay, kalau tengok di paparan ni yang agak besar kindness, confident, determination, open-minded, responsible, creative, discipline, hard work. Which is very good lah. Tapi yang paling besar still open-minded. Bagus, luar biasa. Lagi? Ada lagi? Analytical, courageous. Okay. Ada juga yang tulis free. Free apa ni? Tak mudah putus asa. Relax. Relax sangat pun tak boleh dia kena ada pressure sikit iaitu stres yang stres yang baik. Dia ada 2 jenis stres. Distress dengan eustress. So kita ambil stres yang baik untuk kita
pacu kita punya productivity dan juga prestasi. Kadang-kadang orang yang terlalu relax, dia tidak ada tekanan, jadi dia tidak produktif. Okay. Lagi? Alright, dah 50 orang. Okay. So I can conclude kat sini. So open-minded, creative, responsible, kindness, hard work, determination. So semua karakter-karakter ni sangat-sangat bagus untuk kekuatan peribadi. Thank you. Terima kasih kerana join kita punya survey. Right. Okay, let's go back to our slide. Okay. So, let's look at character traits that impact your personal strength. So, tadi kita dah tengok hasil ataupun keputusan survey tadi. So, banyak yang anda sebutkan. Antaranya open-minded tadi tak ada saya kat sini. Alright. So, bagus. Sebenarnya a good character helps you develop a winning personality. So, in other words, a good character ni dia ada value dan juga nilai yang tersendiri. Kalau anda lihat orang yang berjaya, dia ada prinsip yang hebat. Kita tak nampak prinsip itu. Kita tak nampak nilai yang dia pegang. Kita tak nampak apa personality yang ada dalam diri dia. Which is karakter yang anda sebutkan tadi itu sebenarnya tertanam dalam diri anda. Maksudnya di situ, bila kita tengok orang berjaya, sebenarnya di dasarnya ada sesuatu yang dia pegang. Kita tengok teori apa? Iceberg. Teori iceberg. So 20% yang kita nampak orang tu berjaya, sebenarnya 80% di bawah tu dia orang yang sangat hardworking, responsible, love to learn, integrity, orang yang sangat kreatif. Jadi kita lihat dia sangat-sangat berjaya kerana nilai yang dia pegang. Okay? So first, let us first understand what does character mean. So character refers to an individual's punya quality and characteristics which differentiate you from others, which make you unique and stand apart from the rest. So character ni play an essential role dalam kita nak membina personality. Okay? So remember, personality development is not only about looking good and wearing expensive brand. Kadang-kadang kita lihat, oh dia ni personality TV, cantik, cantik dan juga memakai barang branded, so kita nampak dia personality yang bagus. Tapi sebenarnya develop our inner self and being a good human being. Okay, keywords dia. Developing inner self and being a good human being. More than anyone else, you actually answerable to yourself. So do not do anything which you yourself are not convinced. Okay? Selalunya karakter ini adalah tidak akan berubah lah, tidak akan berubah sesuai dengan apa yang telah dididik dan diajar sedari kecil. So ia tertanam dalam minda bawah sedar, dalam minda bawah sedar. So please analyze your inner self. Anda diam, anda sedari, anda fikir, anda hayati, anda selami diri anda. Please analyze your inner self. Okay? Because not everyone can be a good leader. Saya percaya hari ini yang hadir ramai yang daripada YDP Persatuan yang memegang jawatan. Untuk anda menjadi good leader, you need to have a leadership quality to be able you to lead your team well. So you kena ada a good character. So bila kita ada good character, kita ada good personality. Okay? So you akan behave yang sangat lain lah daripada orang lain. So nothing is more important than your character and moral values. Remember ni. Remember, life is nothing without ethics and values. Okay? Alright, next. Let us go through the importance of character building. Kenapa kita nak kongsi sangat ilmu bagaimana kita nak membangun karakter hebat. So, individual personality ni refers to kita punya appearance, characteristic, attitude, mindset, positive mindset and behavior kita dengan orang lain. Okay? Boleh?
Okey. Dalam masa yang sama, bila kita membina karakter, itu sangat membantu kita untuk reduce our stress and also our conflict. Okay? Itu sangat-sangat penting. Dan sedar atau tidak, bila kita ada personality yang baik, good character, kita bantu diri kita sendiri untuk ada positive attitude dalam kehidupan. Saya percaya anda hari ini berada di universiti, anda bukan calang-calang orangnya. Pasti ada inner self yang sangat bagus, ada karakter yang sangat bagus yang membuatkan anda berjaya sehingga hari ini. Ya? Boleh setakat ni? Sekejap saya tengok di bahagian komen. Okey. Alright. Okey, jom kita tengok pula ada 5 personality traits yang biasa digunakan. Ini dinamakan Big Five model. Okay, Big Five model. So Big Five models ni dia kategorikan kepada 5 personality traits. Ini kita kena tahu jugalah. Macam tadi saya tengok yang paling besar dalam survey kita adalah open minded. Yes. Memang ada first personality traits adalah openness to experience. Openness to experience. So apa dia openness to experience? So individu yang berada dalam kategori ini selalunya dia sangat-sangat aktif dan dia sangat mementingkan kreativiti dan selalu mendengar kata hatinya lah. Dia juga banyaklah orang kata bila dia sukakan cabaran, dia suka belajar benda baru, kemahiran baru dan dia tidak takut melalui pengalaman-pengalaman ataupun experience ya. Dia nak mencuba sesuatu yang baru. So individu yang ada skor high on openness selalunya dia broad-minded dan modern lah kita lihat in their outlook as compared to individual who score low in the same parameter. So kebanyakan orang yang di sebalik ataupun bertentangan daripada openness to experience ni selalunya orang tu adalah konservatif, reluctant to change dan mungkin ada sedikit traditional approach in life. Okay. The second one, kita tengok personality yang kedua. Conscientiousness. Betul Okay. So, individu ini selalunya extremely cautious. Sangat-sangat berhati-hati. Ada kita lihat orang yang sangat-sangat berhati-hati. Dan dia self-discipline kuat. Orang macam ni, self-discipline kuat. Selalunya dia tidak akan perform any task sebelum dia fikir banyak kali sebelum mengambil tindakan. So dia orang yang sangat-sangat fikir banyaklah sebelum dia nak bertindak. Bagus juga ya. So people with this personality generally mengikut method ataupun mengikut kita panggil apa? Kita panggil perfectionist in the long run. So orang begini bagusnya adalah mereka sangat proaktif, goal oriented dan juga self discipline. So mereka ni strive hard to accomplish goals, mission, vision dalam hidup. So semuanya perlu ada time frame, semuanya perlu objektif. So sekiranya anda tidak ada untuk berkawan dengan orang ini, anda juga perlu memahami lah. Anda juga perlu memahami cara dia berfikir, cara dia bertindak. So kita boleh lihat. Sebab ada kelas saya sebelum ni dalam komunikasi berkesan, saya ada kongsikan tentang bagaimana kita nak mengenali seseorang melalui meta model. Jadi anda boleh tahu, anda boleh rujuk balik nota tersebut Okey, ataupun video tersebut. Okey, yang ketiga, extraversion and also introversion. Apa dia extraversion ni? Extrovert dan juga introvert lah. Ni anda boleh tengok nanti. And then agreeableness. Orang begini dia sangat fleksibel. Dia mudah mesra dengan orang. Dia try to accommodate themselves to all situation dan selalunya orang begini adalah friendly dan juga kind hearted. So orang begini selalunya banyak senyuman lah. Dia tak lokek dengan senyuman.
Okay, last sekali, neuroticism. Apa dia neuroticism ni? Neuroticism ni adalah traits bagi individu yang dia prone to negative thoughts, such as anxiety, anger, envy, guilty and so on. So selalunya individu ni akan selalu berada dalam state depression. Dia tidak tahu bagaimana nak enjoy dengan kehidupan ataupun melalui kehidupan dengan gembira. Dia selalu melihat the darker side of life ataupun the negative side of life, and dia find extremely difficult to cope up with stress. Anda ingat semula saya pernah kongsikan dalam kursus saya pengurusan stres, apabila seseorang stres, dia akan mengeluarkan satu hormon, iaitu kita namakan hormon kortisol. Dan hormon kortisol ini sangat bahaya. Dia menjadi racun dalam badan kita. Dan automatically, subhanallah, luar biasa, badan kita, sistem badan kita diciptakan, apabila hormon itu keluar, dia akan mengganggu sistem imun badan kita. Dan dia akan mengganggu kreativiti kita. Kita menjadi orang yang sangat susah nak keluar daripada pemikiran yang sempit. Kita jadi pesimis, kita tak kreatif dan sebagainya. That's why sangat-sangat penting kita kenal diri kita dan bila kita sedar dan kita boleh ubah sedikit sebanyak diri kita. Alright. Okay, next. Ini. Okay, saya sukalah share different types of personality supaya kita at least kita kenal lah juga diri kita ni di mana. Okay, first of all, the duty fulfiller. The duty fulfiller ni selalunya kita lihat adalah individu yang take their roles and responsibility seriously. And dia orang ni ataupun mereka ini orang yang sangat perform. Whatever task yang kita bagi kepada mereka, mereka akan buat dengan serius dan bersungguh-sungguh mengikut timeline yang diberikan. Dan mereka ini percaya kepada honesty dan juga peaceful living. Itu the duty fulfiller. Kemudian kita tengok lagi ada the performer. Kita share sikit-sikit lah the performer. Siapa the performer ni? So, the performer ni normally they strive hard to grab attention to others and love being the center of attention. So tapi orang-orang begini dia enjoy fun and excitement in life. Right. Kemudian the nurturer. The nurturer adalah individu yang mempunyai jiwa yang besar. Mereka, kebahagiaan dan kegembiraan orang lain tu sangat penting untuk mereka. So mereka hidup untuk life for others lah. Kita bagi tahu, life for others. Selalunya dalam kategori the nurturer ni, selalunya pembimbing, selalunya guru kita, ibu ayah kita. Jadi dia nak melihat orang lain berjaya, orang lain bahagia, orang lain gembira. So this is the nurturer. They do not look at the darker side of life. Dan dia believe the best, from you. Ataupun yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Okay. Kemudian ini menarik juga. The idealist. The idealist ni adalah individu yang ada strong set of values and also ethics. Mereka ni sangat gembira bila dapat tolong orang lain. Selalunya kita lihat dalam kelompok sukarelawan, NGO. Kalau kita lihat karakter mereka sama. Mereka sangat happy dan itu adalah merupakan satu kegembiraan bagi mereka. Dan kita kena lihat di sebalik itu bila kita nampak karakter seseorang begitu, ada prinsip yang dia pegang di sebaliknya. Orang yang hebat, orang yang luar biasa, prinsipnya juga hebat dan juga nilai yang dia pegang juga luar biasa. Baik, kemudian mungkin kita boleh lihat the scientist. Okay. Scientist ni orang-orang yang bijak pandai, selalunya dia sangat careful dan dia suka buat planning, strategic planning. Dia sangat bagus dalam penelitian, a good observer dan dia sangat percaya apabila ada data yang dapat dikumpulkan dengan baik, so dia dapat membuat keputusan yang baik. So tapi mereka ni memang dalam kalangan extremely intelligent people, mempunyai very sharp dan analytical mind. Tadi saya nampak tadi dalam survey ada yang tulis dia punya karakter adalah character traits analytical. Bagus. So kita ini
kita ini jangan kita compare hidup kita dengan orang lain. Kita pun nak, walaupun kita cenderung kepada the nurturer katakan, kita pun cenderung nak jadi orang lain ataupun seperti kawan kita. Jadilah diri sendiri kerana setiap kita ini telah di apa? Telah diciptakan sempurna dan mempunyai kelebihannya masing-masing. Tidak perlu menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri kerana itulah yang terbaik. Just keluarkan sahaja potensi yang ada dalam diri anda. Baik? Okey. Next. Okey, ini pun penting. Saya dah ulang banyak kali. Okey, apa dia piramid ini? Piramid ini sangat penting, digunakan sangat meluas. Dalam NLP juga digunakan. Ia adalah salah satu orang kata piramid bagaimana kita nak transform new behavior, new character. Ya, kita panggil dia sebagai neurological level. Ya. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah tahap bagaimana kita nak transform diri kita. So, kita lihat daripada bawah, bermula daripada environment. So, environment yang baik sangat penting untuk sediakan diri kita kepada new set of good character. Ya? Environment sangat-sangat penting. Anda kena lihat, change the environment. Orang kata upgrade circle lah. Kita tengok balik, dengan siapa kita follow, siapa kita ikut, apa yang kita dengar. Environment sangat membantu dan support sebenarnya perubahan transformasi diri kita. So environment sangat penting. Yang kedua, behavior. Kita nak tengok adakah kelakuan kita selari dengan apa yang kita cita-citakan. Ini sangat penting. Capabilities. Ini yang saya sebut tadi, kompetensi. Capabilities kita ada ke tidak? Kalau tidak ada, kita perlu mencari ataupun kita upgrade new skills ataupun upgrade knowledge kita untuk dapat that kompetensi. Okay? Kemudian kita ada values dan juga belief system. Belief system ni sangat-sangat menarik lah. Belief system ni seperti mana yang saya sebut, setiap orang kita tak akan tahu apa dia kepercayaan dalam diri dia. Nilai yang dia pegang, kita tidak tahu. Tapi apa yang terzahir itu, itulah sebenarnya 80% yang tertanam dalam diri dia. Kemudian identity. Identiti ini sesuai tak dengan mission yang kita akan buat sebentar lagi. Alright. So ini sedikit sebanyaklah tentang neurological level. Okay. Okay, kita dah masuk kepada konten ya. Prinsip pembangunan karakter. Prinsip pembangunan karakter. So untuk menjadi orang yang sukses ataupun untuk menjadi orang yang berjaya, anda perlulah ada misi dan juga visi yang clear. Anda nampak gambarnya, anda nampak warnanya, anda nampak dengan jelas tentang misi dan visi anda. Kemudian kita ada transformasi nilai dan juga prinsip. Yang ketiga, kita ada kecerdasan mental, fizikal, emosi dan juga spiritual. Kemudian kita ada belief system, minda bawah sedar, self-controlling, strategic collaboration dan total action. Total action ni means tindakan. Bagaimana kita nak menterjemah apa misi dan visi kita dan kita terjemah dalam bentuk tindakan. Okey. Ada banyak cerita-cerita menarik selepas ni, right? So, kita pergi. Okay. Boleh Right. Okay. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Okey. Kita pergi satu-satu. Membangun misi dan juga visi. Okey. Sebelum tu, saya nak tanya anda, pernah nampak tak yang teropong bintang yang selalu digunakan? Kita nak tengok bintang, kita nak tengok bulan, teropong tu sangat besar. Jadi, pernah tengok Okey. So, jadi dengan teropong tu sebenarnya kita nak teropong apa yang ada di fikiran dan juga hati kita untuk kita melihat masa depan. Ia ada kaitan dengan visi lah. Visi ni mampu menembus waktu, menembus ruang dan sebagainya. So kita create something, kita lihat masa depan dengan teropong. Teropong kita, teropong diri. Orang yang berjaya ni kita tengok dia duduk di bawah langit yang sama. Tapi mungkin dia memiliki visi yang berbeza. Jadi apa yang membezakan kita? Misi dan juga visi.
Okey, sekarang anda tulis, ya, anda tulis. Di setiap training kita memang sarankan anda ada pen dan juga kertas. Anda tulis, anda tulis SMART. Bagaimana nak membina goal yang lebih spesifik menggunakan kaedah SMART. So anda tulis S yang pertama adalah specific. Kemudian M, measurable. Okay, A, assignable. Kemudian haruslah goalnya relevant. R, relevant. Kemudian last sekali perlulah ada timeline ataupun time frame. Ya. Semua orang ada 24 jam sehari. So anda sibuk, saya sibuk, rakan anda sibuk dan ramai orang sibuk di luar sana. Tapi untuk menjadikan kita seorang yang luar biasa, kita perlu ada misi dan visi yang jelas. Apa yang kita nak tuju. Visi ini apa yang kita nak tuju. Misi ini adalah apa yang kita nak beri makna kepada visi tersebut. Ya, bagaimana kita nak capai visi tersebut. Boleh? So dengan menggunakan SMART, SMART, anda tulis big why anda. Kenapa anda berada di universiti ini? Kenapa anda perlu ada good character untuk mencapai impian dan cita-cita anda? Anda gunakan SMART goal. Silakan saya bagi masa 1 hingga 2 minit. Anda boleh tuliskan. Sekali lagi, specific S, measurable, assignable, boleh dicapai, relevant dan juga time frame. Ya, anda tuliskan. Mungkin saya tak nampak, tapi anda jujur dengan diri anda sendiri. Mulai hari ini, anda ada misi dan visi yang jelas untuk drive anda sebagai motivasi yang paling kuat untuk anda berjaya di universiti. Sebagai motivasi, ya, untuk anda bahagiakan mak ayah anda. Perlu ada. Bukan sekadar anda tak pernah anda fikir, sambil-sambil anda buat tu saya cerita, anda tak pernah anda terfikir, tak apalah aku masuk universiti, lepas ni aku dapat kerja bagus, aku dapat gaji, hujung bulan dapat gaji, dapat cukup makan, dapat beli rumah, dapat beli kereta. So, ada orang meletakkan syarat untuk dia berjaya dan juga bahagia. Ya? Dia meletakkan syarat, okey, aku rasa aku dah berjaya kalau aku dapat kerja ni, aku dapat gaji sekian, aku dapat rumah, aku dapat kereta dan sebagainya. So, itu kita panggil apa? Hedonisme. Kebahagiaan hedonisme. Dia melihat luar ke dalam. Bila dia dapat sesuatu material, baru dia rasa dia akan bahagia dan juga berjaya. Tidak semestinya. Anda akan jadi seperti, kita panggil anda berlari di atas treadmill. Anda kejar. Anda kejar harta, anda kejar kemasyhuran, anda kejar kekayaan, anda kejar apa lagi? Anda kejar macam-macam lah. Itu semua. Tapi anda masih lagi tidak bahagia dan juga tidak tenang. Kerana apa? Nilai yang anda pegang. Anda fikir apa kalau anda nak dapatkan semua tu? So nilai apa yang anda pegang? Gitulah. Anda seolah-olah berlari di atas treadmill, anda kejar tapi anda sebenarnya berada di tempat yang sama. Bila anda dah dapat semua itu, and then what's next? Ya, what's next? Beri makna pada visi anda. Beri makna kepada impian anda. Beri makna kepada cita-cita anda. Okey? Macam tadi saya kongsikan, ada beberapa tips untuk berjaya. Kita perlu ada, saya simpulkan tadi, kita perlu ada mission statement. Okey? Anda perlu ada misi dan juga visi hidup yang jelas, yang drive anda. Kemudian anda perlu bangunkan karakter daripada misi dan juga visi tersebut. Kita perlu ada pengawalan diri, self-controlling. Yang ketiga, kemudian kita ada collaboration. Perlu juga ada strategic collaboration. Bersinergi dengan orang lain. Bukan sahaja anda perlu ada kekuatan peribadi, tetapi anda juga perlu ada kekuatan sosial. Social strength. Kemudian last sekali anda execute. Iaitu kita punya tindakan. Adakah selari dengan misi dan visi kita? Jadi di situ. Maknanya di sini, jika anda melihat orang yang berjaya, pasti mereka mempunyai dua kunci. Memiliki kekuatan, dua kekuatan. Personal strength, kekuatan peribadi ataupun karakter. Kemudian yang kedua, dia ada social strength.
Ya. Ingat pohon yang kuat tu kita nampak, dia tak akan nampak kuat ataupun pohon tu tak akan kuat jika akarnya tak kukuh menjunam ke dalam bumi. Kita kena lihat, kita kena pasakkan nilai apa yang kita nak pasak dalam diri kita. Prinsip apa yang kita nak pegang. Sehingga kita boleh menjadi orang yang sangat kuat. Ditentang dengan pelbagai ujian, rintangan di universiti, ya, susah exam dan sebagainya, ya, banyak cabaran hidup dan sebagainya, tapi sebabkan misi dan juga visi kita jelas, destinasi mana, hala tuju mana yang kita nak tuju, jadi kita kuat menghadapi. Kita kuat dan kita enjoy sahaja life tu, dan cuba perbaiki setiap hari. Okey. Boleh? Ada sesiapa yang nak share? Nak share private pun boleh. Nak share private pun boleh. Anda punya goals, anda punya smart goals, anda punya visi, misi anda. Bila kita berbicara tentang misi dan visi hidup, sebenarnya di situ ada kekuatan emosi dan juga spiritual. Dia ada dorongan hati dan motivasi. Alasan kuat ataupun big why anda melalui target apa yang anda nak capai, destinasi mana yang anda nak tuju. So ini semua gabungan dalam mission statement anda. Okey. Saya nak share menurut John C. Maxwell. Siapa kenal? Siapa yang pernah baca buku beliau? So dia mengkategorikan manusia itu berdasarkan visi dia. So dia beritahu apa? Dia beritahu ada 4 kategori manusia. So apa kategori yang pertama? Manusia yang tak ada visi. Dulu saya nak cerita terus terang lah. Dulu macam kita tidak ada ilmu dan sebagainya kan. Dulu pun saya bergelar pelajar. So kita juga dulu terpinga-pinga. Kenapa kita masuk universiti? Tak ada visi. Tak apalah, lalu sahajalah hidup ni. Kita tak ada tujuan. Kita nak jadi apa dan sebagainya. Kita tidak memberi makna kepada impian kita. Jadi kita jadi sebagai apa? Manusia yang tidak memiliki visi ni, golongan yang pertama yang disebutkan, kategori yang pertama adalah pengembara. Dia mengembara je lah. Dia tak ada hala tuju, dia mengembara je lah. Okay? So manusia yang kedua pula apa? Manusia yang kedua disebut, manusia ni ada misi, tapi dia tak mampu nak kejar misi dia sendiri. Dia perlu pertolongan orang lain. Dia perlu bantuan, dia perlu bimbingan, dia perlu guru. So kita panggil ni sebagai follower. Perlukan bimbingan. Okay, manusia yang ketiga, John Maxwell bagi tahu, manusia ni ada visi dia. Dan dia nak kejar misi ni. So ini adalah pemilik prestasi. Kita panggil dia performer. Dia ada misi, dia ada visi, dan dia tahu bagaimana nak capai berdasarkan smart goal dia. Kemudian dia teruskan sahaja ke destinasi yang ingin dituju. Sebab clear. Clear. Kemudian yang keempat. Ini sangat bagus. Manusia yang ada visi dan misi, dan dia mengejar misi dan visi tersebut. Kemudian dia juga memimpin orang lain untuk melihat dan juga mencapai visi misi mereka. Tak ramai. Yang ni tak ramai. Tak ramai. Okey. So itu adalah 4 kategori manusia berdasarkan visinya. So kita dapat jumpalah keempat-empat golongan ni dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita tengok amati orang sekeliling kita kan, yang kita kenal dari segi gaya percakapan, sikap, gaya dia berfikir. Dan kebiasaannya orang yang tidak memiliki visi ni, kita tengok apa? Dia cenderung menceritakan hal-hal orang. Hal-hal yang negatif mengenai orang lain. Yang paling ajaib, dia boleh bercerita juga tentang guru dia, pensyarah dia yang memberikan ilmu kepada dia. Apa-apa pun kita ingat balik semula, kita baiki hubungan dengan Tuhan, baiki hubungan dengan orang yang lebih tua, ibu bapa kita dan juga yang paling penting guru kita. Kerana apa? Kerana di situlah ada keberkatan ilmu yang anda belajar. Apa yang disebutkan keberkatan ni? Keberkatan ni menjadikan kita lebih berakhlak, lebih ada good character. Ada orang yang tinggi ilmunya tapi tidak beradab. Saya sebutkan tadi, tidak berakhlak. Bagaimana anda nak sebut anda orang yang berjaya sedangkan anda tidak membina karakter yang baik setelah anda memiliki ilmu yang sangat banyak? Kerana anda tidak menghormati orang yang memberi ilmu tersebut. Kena lihat tu, kena teliti. Sebab benda ni sangat betul, sangat benar. So, anda kena memelihara hubungan dengan orang di sekeliling kita.
Kita tengok juga orang yang tak ada visi ni, dia kurang tanggungjawab. Adalah kurang tanggungjawab, kurang empati pula. Kurang empati, tidak peka keadaan sekeliling. Tidak cakna. Maksudnya, tak kisahlah apa nak jadi kat sekeliling kita. Yang penting diri dia perform, yang penting diri dia makan. Dia tak kisah orang sekeliling makan ke tidak dan sebagainya. Susah ya nak bangunkan karakter seorang. Kalau nak bagus, anda tengok karakter seorang sukarelawan. Kenapa dia ada jiwa yang begitu? Prinsipnya hebat, luar biasa. Kita nampak biasa-biasa je orang buat kerja sukarelawan ni. Tetapi orang begitulah yang dia ada visi dalam hidup dia. Dia nak tengok orang lain juga bahagia. Dia nak tengok orang lain juga gembira. Orang lain juga percaya. Itu salah satu contoh lah. Jadi kalau anda nak latih diri anda, boleh join kumpulan ataupun grup sukarelawan. Kita juga ada sektor sukarelawan di HDC. Anda boleh kontak dengan Cik Syah. Dapatkan khidmat, nasihat beliau. Orang yang mempunyai visi ni, tapi dia kurang nak kejar visi tersebut, biasanya dia suka cerita tentang kejadian biasa yang dia alami, kejadian yang dia lihat sekitaran. Perbualan ni mungkin kadang-kadang tak diisi. Jarang kita lihat dia bersemangat. Dia sering mengeluh. Gagal sekali mengeluh. Suka salahkan orang lain. Suka bercerita hal-hal yang lama. Saya cerita ke anda, ada dua perkara yang menghantui manusia. Satu adalah anda terlalu ingat sangat perkara-perkara lama. Ingat sangat perkara. Dihantui dengan perkara lama. Asyik sebut tak move on. So tak perlu lagi. Dan perkara yang kedua adalah anda takut pada masa akan datang. Takut pula nak hadapi masa akan datang, sebut takutlah. Tak cuba lagi dah takut. Anda kena ingat, sekiranya anda tak lalu pengalaman tersebut, potensi diri anda tidak akan keluar. Kalau anda tidak melalui pengalaman-pengalaman yang susah, sukar, ujian, cubaan dalam hidup, anda anda tidak akan membangun karakter pribadi yang kuat. Untuk menjadi seorang yang hebat, anda kena lihat ujiannya juga hebat. Anda tengok orang-orang yang berjaya. Cuba anda baca sejarah dan juga kisahnya. Sangat luar biasa ya. Kadang-kadang kita pun tak mampu nak imagine macam mana dia boleh berjaya sedangkan kesusahan yang dilalui itu kita baru lalu 1% saja. Ya, kalau kita lihat kesusahan orang lain, insya-Allah kita akan cepat sedar diri dan kita rasa masalah kita ni biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Itu pun kita tak mampu nak disiplin diri kita untuk menjadi orang biasa, untuk menjadi orang yang berjaya. Anda tengok karakter orang yang berjaya bagaimana rutin harian dia pun luar biasa. Dia tak macam rutin kita. Bangun pukul berapa, apa yang dia buat, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia bincangkan, apa yang dia fikirkan, bagaimana dia membina hubungan dengan orang. Luar biasa, sangat lain. Okey. Kemudian, orang yang tadi kita sebut yang ketiga, dia ada visi, dia boleh kejar. Selalunya mereka ni cenderung fikir masa depan, fikir positif, aktif, bersemangat. Kita akan tengoklah karakter-karakter orang begini. So, kenapa saya cerita semua ni? Kenapa saya nak cerita dulu semua ni? Sambil-sambil anda buat visi dan misi anda. Kerana ramai lagi pada hari ini yang tidak mempunyai visi hidup. Tiada hala tuju hidup. Tiada kompas kehidupan. Seolah-olah kapal yang besar berlayar di tengah lautan tapi tak tahu destinasi ke mana yang nak dituju. Pulau mana yang nak dituju. Tidak tahu. Tak ada kompas. Hidup sekadar hidup. Ada pepatah daripada Hamka ataupun kata-kata daripada Hamka. Hidup sekadar hidup sahaja. Jadi kita tidak ada arah tujuan ke pulau destinasi. Maksudnya apa di sini? Maknanya dia akan mempengaruhi tindakan kita yang tidak berorientasikan kepada masa depan. So kita mesti ada sebab yang kukuh, yang kuat. Hari ini aku belajar kerana aku akan nampak akan datang. Okey, apa yang kita hasratkan? So kita nampak begitu. Jadi kita tak akan kisah benda-benda kecil-kecil ni. Kita pejam mata ataupun bukan itulah yang kita nak fokus. Ingat, what you focus will expand. So apa yang kita fokus akan membesar. So fokuskan kebaikan, fokus kejayaan. Jangan fokus benda remeh-temeh dan sebagainya. Kemudian. That's why bila kita dalam pada waktu sekarang ini belajar untuk memberi keutamaan. Itu yang paling penting. Ramai orang yang tidak menyedari dia memberi keutamaan perkara yang tidak menyumbang kepada impiannya. Itu sangat menyedihkan. Okey, segala yang kita ciptakan ini
So misi dan visi kita ni, dia ciptaan ni dia berlaku keciptaan lah. Maksudnya apa yang kita ciptakan dalam diri kita berlaku dua kali lah. Maksudnya satu, anda bermain dengan imajinasi anda, fikiran ya. Anda fikir apa yang anda akan jadi. Fikir, renung, hayati dan sebagainya. Kemudian dia akan jadi di alam fizikal masa depan. Tapi segalanya dengan anda kena lihat, anda kena ingat segalanya dengan izin Tuhan. Kita jangan cepat kecewa dan mencari kesempurnaan, kerana kadang-kadang apa yang ditakdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita fikir macam ni, rugilah aku tolak Universiti Petronas saya itu. Tidak, aku dah jadi ni dah sekian-sekian. Katakan begitu. Dapat USM. Tapi mana tahu Allah dah takdirkan terbaik sebenarnya kat USM. Anda dapat jumpa ramai kawan yang baik, anda dapat ilmu yang banyak, jumpa orang-orang yang bagus dan sebagainya. So kita kena sentiasa berfikiran positif setiap apa yang kita lalui. So visi ni sebagai pendorong hidup kita, so dia sebagai autopilot dan drive kita, dan juga ia merupakan sebuah kekuatan tenaga. Apa dia hukum keabadian tenaga? Tenaga itu tidak dapat dimusnahkan, tapi dia boleh ditransfer. Jadi jadilah orang yang memberi tenaga yang positif kepada rakan-rakan anda. Sekali anda mengeluarkan energi yang negatif, fikiran yang negatif, kata-kata yang negatif, dia akan mempengaruhi. Dia akan mempengaruhi sedikit sebanyak. Sebab dia tertanam. Kalau kita ni asyik cakap, asyik self-sabotage diri kita. Aku ni tak bagus lah, aku ni apa dan sebagainya kan. Tak boleh lah, susah lah. Ada sahaja perkataan negatif yang disebut. Tukar perkataan kita. Jadikan perkataan kita ni perkataan yang membina. Kerana apa? Kerana badan kita ni, kalau anda yang belajar sains, semua kita belajar sains masa sekolah. Unsur dalam badan kita ni 70% adalah air. Bila 70% adalah air, semuanya merakam, merakam. Badan kita ni merakam. Jadi cepatlah kita rasa lemah, tak bersemangat dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak bina karakter yang hebat? Bagaimana kita nak jadi pemimpin yang hebat? Kalau sekecil-kecil perkara diri kita pun kita tak mampu nak manage, macam mana kita nak manage tim kita ataupun yang lebih besar nanti bila anda di pekerjaan? Nampak Okey. So, sementara anda bangunkan misi dan juga visi anda, saya nak bawakan satu cerita. Anda siapa kenal Walt Disney? Siapa tahu Walt Disney? Boleh komen di ruangan komen, di ruangan chat. Siapa yang tahu tentang Walt Disney? Yes, best tak? Tengok Walt Disney tu macam apa perasaan kita? Best. Oh, okay. Best. Alright. So, Walt Disney ni, pemiliknya pun namanya Walt Disney lah. So, ada satu interview. Isteri Walt Disney pernah diinterview oleh wartawan. Waktu diinterview tu, suami dia dah meninggal dunia lah. Which is Mr. Walt Disney tu dah meninggal dunia. Jadi wartawan ni tanyalah kepada isterinya. Dia tanya, apa perasaan anda bila Walt Disney ni dah direalisasikan, sangat best dan sebagainya kan. Dia pun rasa kata sangat gembira. So dia pun tanya. So dia kata, agaknya lah puan, kalaulah Mr. Walt Disney dapat melihatnya, bagaimana perasaan dia? Dia tanya kepada isteri dia. So apa yang isteri Walt Disney bagi tahu? Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu Mr. Walt Disney dah lihat hal ini sebelum dia menjadi kenyataan. Sebab visi yang dibina tu sangat jelas, ada gambar, ada timeline, ada warna. Dia berfikiran jauh, boleh dicapai dan juga realistik. Tadi saya sebutkan smart goal tu kan. Ini semua ciri-ciri ni. Bila anda visualisasikan misi dan visi anda wajib nampak jelas. Anda gambarkanlah diri anda bagaimana. Anda gambarkan, tafakur sekejap, diam sebentar, kan? Lihat ke depan bagaimana yang anda akan jadi. Itu cerita Walt Disney. Sebenarnya dia dah nampak dulu apa yang dia nak. Kemudian dia meninggal dunia, dia tidak orang kata tak mampu lihatlah hasilnya. Tapi sebenarnya dia dah nampak dulu melalui impian dia. Dia dah bermimpi-mimpi dah. So ini yang kita panggil, keyword dia adalah visualisasi. Apa?
Bila anda membuat misi dan juga visi, anda perlulah mahir dalam visualisasi. Anda suka berangan kan? Bila anda suka berangan, cuba anda visualkan angan-angan dan juga impian anda. Boleh? Siapa suka berangan kat sini angkat tangan? Oh, nanti saya akan jadi begini, kereta saya begini, rumah saya begini, saya jadi begini. So anda gambarkan, ya, gambarkan. Pentingnya visi ini sebenarnya dia adalah merupakan alasan yang cukup kuat untuk kita bertahan, ya, untuk dugaan dan juga segala cabaran yang kita akan lalu. Okay? Dia merupakan sebuah keyakinan lah untuk kita mencapai tujuan kita, untuk mencapai visi kita. So visi ni kalau kita lihat daripada cerita tadi adalah cita-cita jangka panjang, tujuan akhir, destinasi kita, menggambarkan kedudukan masa depan, impian, fokus kejayaan akan datang. Let's say 5 ke 10 tahun. Apa yang anda akan nampak 5 ke 10 tahun? Anda nak jadi apa? Duduk rumah saja. Lepas dah habis grad dan sebagainya, duduk rumah. Ataupun anda nak jadi entrepreneur yang berjaya. Sekarang ni bukan kita mencari kerja, kadang-kadang juga kita mencipta pekerjaan. Itu sangat luar biasa. Okay? So misi ni saya sebutkan sekali lagi, anda memberi makna ya bagaimana pendekatan untuk mencapai visi tersebut, ya, mengapa, dan juga ini merupakan alasan yang cukup kuat untuk kita mencapai visi tersebut, ya. Anda gambarkan. Okey. Kenapa karakter ni sangat penting dengan visi dan misi? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kita nak tahu apa hubungan dia. Siapa kat sini pernah naik roller coaster? Kat mana ya selalu roller coaster? Dah buka kan? Dekat mana? Genting Highland. Dah buka dah kan? Okay, siapa pernah naik roller coaster? Ke ada yang tergayat? Takut? Okay. Pernah Lost World. Okay. Ada roller coaster yang sangat menyeramkan kan? Saya pernah juga pergi di Singapore tu apa saya pun dah tak ingat. Apa kita panggil kat Singapore tu? Universal Studio. Memang seram lah. Tinggi, lepas tu berpusing-pusing, terbalik sana, terbalik sini. Kan? Jadi, tapi bila kita naik roller coaster tu, apa yang kita nampak? Kita nampak destinasi kita. Selepas berapa minit, kita akan sampai ke tujuan kita lah. Kan? Dah berpusing-pusing, pusing-pusing tu, kita akan sampai ke tujuan. Jadi, untuk sampai ke tujuan kita tu, bila kita naik roller coaster, apa karakter yang kita perlu ada? Apa karakter yang kita perlu ada? Bila kita nak naik ke roller coaster, sampai ke tujuan, ke next station. Katakan next station. Berani. Bagus. Lagi. Ini salah satu contoh saja. Courage. Ya, berani. Berani. Apa lagi? Enjoy, kan? Perlu enjoy. Apa lagi? Determination. Curious. Betul. Kan? Itulah. That's why. Bila sanggup terima cabaran ni. Okay, bagus. That's why bila kita tahu ataupun clear mission dan vision kita, kita tahu bagaimana nak membina karakter. Ayat mudah dia begitulah. Kita tahu karakter apa yang sesuai untuk mengejar kita punya mission statement. Dapat tak di situ? Berapa ramai yang dah buat mission statement ni? Anda jujur dengan diri sendirilah, tak apa. Kita takkan cek seorang-seorang sebab ramai ni. Cumanya harapan saya selepas daripada training ini, anda usahakan, anda ikhtiarkan untuk anda menulis satu dan anda simpan baik-baik ataupun anda letakkan di mission board anda, apa yang anda ingin capai. Okay? Baik. Tadi saya sebut tentang kajian, tadi saya sebut tentang kita kena ubah kita kena ubah kata-kata kita tulisan apa yang kita tulis, semuanya perlulah dalam bentuk yang positif lah. Selepas ni anda kena latih diri, latih cakap dengan diri perkara-perkara yang positif. Even kita merungut pun sebenarnya benda tu merakam. Siapa pernah dengar kajian seorang saintis Jepun? Dia kaji tentang air, keajaiban dan kandungan air yang berbeza-beza. So dia kaji Dr. Masaru Emoto dari Universiti Yokohama, Jepun. So apa yang dia jalankan kajian tu?
Dia jalankan kajian kepada bentuk molekul air dan pengaruh positif kepada pengaruh positif dan juga negatif. Yang menariknya adalah bila diletakkan air tu dan didedahkan kepada kata-kata, tulisan ataupun pesanan berbentuk yang positif, arah-arah positif ni lah, air tersebut membentuk molekul kristal yang sangat cantik. Ni makhluk hidup ni kita nak sebut ni. Kalau kita tak percaya, ni orang Jepun ni buat kajian. Ya. Saya sebut tadi 70% badan kita terdiri daripada unsur air. So kita kena be careful dengan apa yang kita sebut selepas ini. Kata-kata yang tidak baik ni semua sebenarnya mempengaruhi sel-sel dalam badan kita. So ada juga lepas tu dia buat eksperimen lagi, dia letakkan air tersebut, dia dedahkan kepada unsur-unsur negatif. Contohnya dia letak dalam perkataan yang tidak baik, dia letakkan muzik heavy metal dan ajaibnya kristal molekul air itu bertukar. Dia menjadi hancur dan sangat-sangat buruk. Dia adalah teropong dia sendiri. So dia dedahkan dia punya penemuan ni, kajian ni dekat mana? Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York 2005. Bayangkan. That's why viral benda ni kan. Jadi anda kena ingat kata-kata memainkan peranan yang sangat penting. Ubah perkataan kita. Ubah apa yang kita nak tulis. Semuanya pastikan perkara yang baik-baik. Okey? Okey. Saya sebut tadi, melatih fokus juga. Bila kita dah ada mission dengan juga vision, anda melatih fokus diri anda. What you focus will expand. Apa pakar emotional intelligence bagi tahu? Siapa dia pakar EQ? Mr. Daniel, tak silap saya, betulkan saya, Mr. Daniel Goleman. So orang yang ada clear vision, mission, orang yang mampu tenang dalam pelbagai tekanan. Dia tetap fokus. Walaupun apa yang jadi di depan dia, dia tetap fokus. Dia sentiasa, kalau biasalah, saya pernah kongsikan tentang brainwave. So bila kita tengah dalam keadaan sibuk, risau, gundah gulana, angry, rasa tak bagus lah. Kita dalam gelombang beta. So kita banyak dalam gelombang beta. Jadi untuk kita create creativity dalam diri, untuk kita berfikir secara waras dan mendapat solusi yang terbaik, mendapatkan ketenangan dalam hidup, sentiasa latih diri kita berada dalam state alpha. Berada dalam state alpha. State alpha ni state tenang. That's why kalau saya boleh share di sini, dalam Islam kita ada proses pengulangan, iaitu dalam solat. 5 kali sehari kena solat. Kalau tak solat, mulalah tak tenang. So solat ini sebenarnya melatih kita holistik, kecerdasan, emosi, mental, fizikal, spiritual. So dia melatih diri kita untuk menjadi tenang. That's why perlu sangat manusia ni kadang-kadang dia perlu diam sebentar. Kalau yang lain mungkin ada dalam agama lain yang diajarkan diam sebentar dan meditasi dan sebagainya, berdoa dan sebagainya. So dia akan melatih tenang, melatih fokus. Bila kita dah belajar fokus ni sebenarnya, bila kita nak belajar pun senang sebenarnya. Kita nak belajar, nak ulang kaji pun senang. Kita nak percaya atau tidak lah. Orang kata percaya atau sangat percaya. Bila anda berada dalam keadaan tenang, anda menjadi sangat kreatif. Anda menjadi orang yang sangat kreatif. Okey. Jadi saya disebut rahsia pengulangan. Apa-apa yang kita buat perlulah diulang. Repetition. Macam contoh kalau orang yang nak menghafal perkara tu, dia mesti ulang-ulang. Ada satu kajian. Kalau kita tak nak tengok yang tu, kita tengok kajian ni. Daripada, siapa pernah baca buku Malcolm Gladwell? Bukunya berjudul Outliers. So ada satu fenomena dia buat, teori fenomena 10 hours practice. Apa dia ni? Teori ni dikaji kepada student pemain biola. Dia kaji selama 10 tahun dia teliti, dia observe. So seseorang yang anak murid dia pecahkanlah, dia tengoklah, dia observe, anak murid yang ataupun pemain biola yang practice 10,000 hours, selama 10,000 hours, maksudnya apa? 2 jam setiap hari selama 12 tahun. Dia menjadi seorang yang sangat pakar dalam bidang tersebut. Dia menjadi juara. They will master the skill. Berbeza dengan orang yang berlatih bawah 10,000. 5,000 hours ke, 8,000 hours ke. Mereka selalunya tidak mahir, mereka tidak pakar dan mungkin tidak master atau tidak master skill tersebut. So apa kuncinya di sini adalah
pengulangan. Perkara yang baik, sesuatu untuk membina behavior yang baru ataupun karakter yang baru, anda perlu ulang. Anda perlu latih. Rahsia pengulangan. So itu memang kajian. Ada satu lagi kajian. Kalau anda susah nak brain kan kajian tadi. 10,000 per hours. Banyak sangat ni. Belajar kat universiti pun baru 3 tahun, 4 tahun. Okay. So ada satu kajian lagi, NASA. Anda tahu NASA? Macam mana dia latih astronomi pergi ke bulan? Macam mana dia latih astronot dia? Apa latihan dia? Salah satu latihan dia apa dia? Siapa yang tahu? Boleh share dengan kita? Ya, stimulation. Soalan ni tak apa, nanti kita akan jawab. Okay, apa yang NASA buat kepada para astronominya sebelum mereka pergi ke bulan? Siapa yang tahu latihan apa yang mereka berikan? Working under 4G pressure. Okay. So, kalau saya boleh share di sini, NASA dia beri satu kacamata khas, ya. Dia latih setiap hari upside down. Macam mana? Mereka ni duduk dalam keadaan upside down. Berhari-hari selama 30 hari. Sampailah hari ke-25, para astronot tu dia tidak merasa apa-apa. Dia rasa biasa je. Dah 25 hari dah ni. Duduk upside down. Dia tak rasa apa-apa. Jadi, kata ini adalah merupakan salah satulah rahsia pengulangan untuk menghasilkan suatu perubahan. So, untuk kita latih disiplin, kejujuran, kebijaksanaan, integriti, melatih karakter yang baru, kita perlu ada pengulangan, ya. Untuk ia menjadi kebiasaan kepada seorang individu tu, transform new skill, transform new knowledge dan sebagainya. Sehinggalah dia menjadi habit kepada diri kita. Apa yang kita sebut, pengulangan ni sebenarnya adalah programming. Bahasa dia kalau anda confuse apa yang disebut dalam bahasa Melayu ni, kalau anda cari perkataan ni programming, self-programming. So kalau dalam tempoh katakan okey ada soalan. Sebenarnya rahsia pengulangan ni perlulah 25 hari dan ke atas. Sebab ada kajian menunjukkan sekiranya dia terhenti pada hari yang ke-15, mungkin dia kena ulang semula. Jadi kajian ni 25 hari dan ke atas. Tapi ada selalu kita sebut kan, okey kalau kita nak membentuk habit yang baru 40 hari. Itu yang normal kita ni. Tapi kajian NASA ni disebutkan 25 hari dan ke atas. Ya, boleh kita nampak perubahan 25 hari. Ya. Okey. Jadi mekanisme perubahan ni juga terletak kepada kita punya belief system. Belief system, kekuatan prinsip yang kuat. Kalau kita nak tukar, kita kena tukar dulu fikiran yang positif. Ulang-ulang beberapa kali, praktis banyak kali sehinggalah ia tertanam di minda bawah sedar dan menjadi auto-programming untuk diri kita. Ingat, orang yang positif, dia tidak perlu lagi berfikir positif. Orang yang ada good character, dia tidak perlu lagi buat-buat menjadi baik kerana ia telah tertanam ke dalam sanubari dia dan sehingga ia menjadi habit dan juga kebiasaan tanpa dia perlu fikir pun. Macam kita bawa kereta lah. Kita bawa kereta, kita fikir tak? Dia dah autopilot kan? Begitulah mekanisme perubahan sebab hari-hari bawa kereta. Jadi bila hari-hari bawa kereta, dah tak perlu fikir dah macam mana nak bawa kereta. Bawa je. Macam itulah keadaannya. Boleh? Okey. Okay. Okey. Okay. Saya nak ceritakan tentang Michael Jordan. Siapa yang kenal Michael Jordan? Michael Jordan orang yang sangat berjaya dalam bidang sukan. Siapa kenal Michael Jordan? Saya ceritakan kisah-kisah ni bukannya apa. Untuk kita relate dengan apa yang pengalaman hidup kita juga ya. Tapi ni kita cerita tentang NBA player ya. Betul. Okey, basketball. Sangat berjaya, betul? Tapi anda tahu tak macam mana dia boleh berjaya sehingga hari ini? Macam mana dia boleh jadi masyhur? Kita tak nampak apa yang dia lalui.
So Michael Jordan ni kita lihat hebatnya dia, tinggi loncatan dia. Ada hal yang kita tak tahu tentang diri dia. Apa dia? Michael Jordan ni pernah gagal. Pernah gagal disebutkan banyak kali lah, beratus kali dalam pertandingan. Kalah beratus kali dalam pertandingan. Ada juga satu pertandingan tu, pertandingan penentu. Ini sebelum dia masyhur lah. Dia gagal, kemudian game tu kalah, dia ditolak dan dia buang daripada kumpulan tersebut. Dulu sebelum dia masyhur juga, dia pernah nak masuk satu kelab basketball ni. Tapi sebab badan dia tidak terlalu tinggi macam rakan-rakan yang lain, jadi dia ditolak penyertaan. Ada juga. Jadi, tapi apa yang membuatkan motivasi dia semakin tinggi, jadi hebat sekarang? Ya, apa yang tertanam dalam minda bawah sedar dia? Dia ingin menjadi juara sebelum juara. Kekuatan minda bawah sedar dia, keinginan dia, desire dia, apa misi dan visi dia dalam basketball. So, itu yang drive dia selama ni. Maknanya, selama ni kita lihat dia loncat bagus, apa yang kita nampak zahir itu, sebenarnya 80% itu yang kita tak nampak, iaitu belief system, kepercayaan diri dia. So, anda bagaimana? Anda bagaimana? Okey, siapa pernah makan KFC? Tu satu kisah. Ni kisah yang kedua. Siapa pernah makan KFC? Semualah makan kan? Tak pernah. Kalau tak makan rasanya tak duduk kat dunia ni. Sebab KFC ni ada satu dunia. Siapa pengasas KFC? Siapa pengasas KFC? Selalu nampak dekat dalam kotak. Colonel Sanders. Okey, bagus. Khalaf Hanafi. Okey. Colonel Sanders. Bagus. Okey. So, pernah tak tahu ceritanya sebelum dia masyhur satu dunia? KFC kan? Kita sebut KFC je memang kenal lah. Kalau tak kenal tu, tahulah kan dia duduk alam mana. Jadi, Colonel Sanders. Kisahnya. Dulu, sebelum dia berjaya, dia pernah buat resipi ayam ni beribu-ribu kali. Dia guna rempah ratus dia sendiri dan dia guna periuk tekanan yang tinggi lah. Kononnya ataupun dia punya dia punya resepi ni, bila dia guna periuk tu, so dia punya rempah tu menjadikan ayam dia garing dan sedap. So dengan rempah dia sendiri. Jadi apa yang dia buat, dia propose lah kepada, tak silap saya dalam kisahnya, 1000 restoran. Bayangkan kita baru sekali gagal kita dah lemah dah kan, lemah longlai. 1, 2, 3 kali gagal kita dah lemah longlai. Dia 1000 restoran tolak dia. Tolak resepi ayam goreng KFC, ya Allah sedapnya. Kan? Dulunya 1000 restoran tolak. Tapi yang berhasil pada angka 1008 baru berhasil dan kemudian hari ini jenama KFC hebat seluruh dunia. Dan dia mempunyai apa? Keyakinan yang luar biasa. Apa yang tertanam, belief system dia, dalam jiwa dia, alam bawah sedar yang kita tak nampak. 80% dan kuncinya ada dalam jiwa dan juga kekuatan yang kuat dalam jiwa kita untuk berjaya. So, sama juga dengan diri kita. Kita kena cari kekuatan tu. Right? Sama jugalah macam kisah Thomas Edison. Anda selalu pakai lampu tapi anda tahu siapa yang cipta lampu? Thomas Edison. Dia gagal berapa kali sebelum dia cipta lampu tersebut? 10,000 kali gagal Masa kecil lagi dia ni tak pandai, dia anggap anak-anak yang tak tahu apa-apa, corot pula kat sekolah. Adapun hari ini beliau mengukir nama sebagai pencipta lampu yang menerangi dunia. So apa kunci kejayaan dia? Bukan masalah gagal di situ. Kalau kita tak gagal, kita tak akan menjadi orang yang berjaya. Gagal banyak kali sangat bagus untuk tingkatkan potensi diri kita. Untuk kita mencari lagi solusi mana untuk memperkuatkan diri kita lagi. So 80% alam bawah sedar ataupun keinginan, desire sangat powerful. Harus ditanamkan. Dan kata-kata yang positif berulang-ulang. Ini kita baru sekali, 2 kali gagal. Saya juga ingatkan diri saya. Kita dah cakap, tak apalah, aku memang tak bagus. Aku memang orang yang gagal. Perkataan. Jaga perkataan. Okay? Sistem kepercayaan ni, belief system ni. So belief system ni adalah orang kata data kekal yang terprogram pada minda bawah sedar kita. Dia merakam setiap peristiwa dengan kehidupan kita tanpa sedar. Kita tak sedar. Dia terakam sedari kita kecil. Kenapa kita nak cerita tentang minda bawah sedar ni?
Kerana kat situ ada kuasa tindakan. Bagaimana seorang berinteraksi, bagaimana seorang respon kita, cara dia bergantung cara dia membesar dan sebagainya. So memori-memori yang terprogram dalam minda bawah sedar dia tu membentuk konsep diri dia sekarang. Jadi setiap orang merespon dengan cara berbeza. Raikan sahaja, kita anggap cara didikan, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, agama dan cara dibesarkan membentuk dirinya tu berlainan dengan kita. Jadi kita raikan sahaja perbezaan pada diri kita. So belief system. Belief system tu tak ada orang akan nampak tapi dia akan terzahir melalui tindakan. Okey. Boleh? Setakat belief system, minda bawah sedar. Okey. Okey. Next. Kecerdasan holistik. Okey, kita dah sebut tadi kecerdasan holistik. Right? Minda bawah sedar. Self-controlling. Okey. Bagaimana sebelum kita nak bina untuk kita membangunkan karakter, sebenarnya ada satu lagi kecekapan yang kita perlu tingkatkan, iaitu self-controlling. So ada satu kisah. Daripada tulisan Daniel Goleman juga. Seorang pakar tentang kecerdasan emosi sebenarnya. So dalam sebuah kajian, ada beberapa orang kanak-kanak lah, usia dia lebih kurang 4 tahun, dalam sebuah taman. So mereka ni, katakan 3-4 orang ni lah, mereka ni diminta masuk di sebuah bilik. Seorang demi seorang. Dalam bilik tersebut ada sebiji marshmallow. Sejenis gula-gula marshmallow tu, yang bila kita makan dia cair di mulut tu. So dia diletakkan di atas meja. So apa kata pakar dan pekaji tu? Apa kata orang yang buat kajian tu? Dia kata kepada kanak-kanak ini, so anda boleh makan marshmallow ni kalau anda nak. Tapi kalau anda tak makan, selepas saya kembali balik, selepas 1 jam lah katakan, anda akan dapat sebiji lagi marshmallow. Okey. So dapat situ. So lepas 1 jam dia pun balik semula kepada bilik tersebut dan dia lihat ada beberapa orang yang dah makan dah marshmallow tu, ada juga kanak-kanak ini yang tidak makan. Itu dia kaji. So ni budak-budak ni macam bahan eksperimen lah. Lepas 14 tahun, lepas budak-budak ni dah habis sekolah menengah dan diteliti semula dan dapati kanak-kanak yang dahulunya menahan diri, ada self-controlling, sehingga dia mendapat 2 biji marshmallow tadi kan. Bila dia tahan, dia kata dia akan tambah lagi 1. So dia dapat 2. So kanak-kanak ini membesar dengan sangat hebat. Sebab apa? Dia ada ketahanan mental dan physical, spiritual yang sangat luar biasa. Kanak-kanak ini cenderung untuk tabah, hadapi tekanan dan tak mudah tersinggung ataupun tak mudah bergaduh. Maknanya dia ada kecerdasan emosi yang sangat bagus. So kebanyakan mereka ini orang yang sangat bijak lah, sehingga dapat masuk ke universiti dibandingkan dengan yang lain-lain. Okay? Itu. So kena ada self-controlling yang bagus bila kita menghadapi sesuatu tekanan. Bagaimana kita nak kendalikan suasana hati kita. Itu adalah salah satu juga. Alright. Kemudian, strategic collaboration sangat menarik. Kita panggil juga ini sebagai sinergi. Kenapa strategic collaboration ini sangat penting? Kita nak menggunakan semua sumber. So ini merupakan teknik asas lah untuk kita buat sinergi. So apa sinergi ni? Adalah untuk kita capai sesuatu tujuan. So dalam hubungan sosial, setiap manusia dia ada kelebihan dan kekurangan. Namun orang kata prinsip, orang kata sinergi ni sangat bagus untuk kita panggil berkolaborasi. So ada satu kajian yang dibuat oleh Howard Gardner. So Howard Gardner ni pakar daripada Harvard.
dia bagi tahu dalam kajian dia, individu ataupun beberapa orang mahasiswa yang bekerja secara berkumpulan, data yang dikumpul sangat luar biasa berbanding kepada pelajar ataupun mahasiswa yang bekerja secara bersendirian. Jadi kita tengok bila kita bersinergi sebenarnya kita dapat manfaat yang lebih. Jadi kita kena ada social strength yang bagus. Hubungan sosial yang bagus sesama rakan kita. Bila kita buat secara berkumpulan ni bukanlah jaminan kepada kita punya kejayaan. Jika tak ada komunikasi yang berkesan di kalangan ahli kumpulan. Perlu ada juga ilmu komunikasi yang tinggi. Ada teamwork dan sebagainya. So untuk kita sukses ataupun untuk kita berjaya perlu ada collaboration. Kena ingat ni. Kena ingat. Okay. Sambil-sambil tu ada apa-apa soalan? Tadi saya ada tak jawab soalan beberapa pertanyaan. Saya nak share sedikit. Oh, okay. Soalannya begini. Dia private sahaja kepada saya. Saya mempunyai visi dan misi yang jelas. Sama seperti rakan-rakan saya. Tetapi mereka takut untuk terus ke depan kerana keadaan dunia yang semakin kompetitif. Persoalannya apakah minat dan visi mereka akan menjamin pekerjaan bagi mereka? Ramai tak kita tengok orang yang belajar, katakanlah dia belajar biologi, tapi dia kerja lain. Kerja salesman ke, dia kerja usahawan ke dan sebagainya. Ramai tak kita lihat orang yang tidak selari dengan apa yang dia belajar? Ramai kan? Ramai. Jadi bukanlah perkara ini adalah sesuatu yang kita perlu follow the rule. Kadang-kadang that's why saya minta anda semua tadi buat SWOT analysis. Anda kenal pasti strength anda, personal strength anda. Dan orang yang selalu membuat analisis diri ataupun menyedari kekuatan diri ini jadi orang yang sangat berjaya. Kadang-kadang dia berjaya di bidang yang berlainan, yang dia minat mungkin yang dia mempunyai skill yang lebih. Jadi kita kena expand diri kita, fokus diri kita. Apakah kemahiran dan juga minat yang kita ada untuk kita maju ke depan. Kita jangan takut. Dua perkataan yang saya minta elak tadi adalah takut pada masa akan datang. Sebab potensi kita tak akan keluar. Kita kena terus ke hadapan. Dengan cara apa? Ada cara 5 kunci tadi saya bagi. Satu, anda tak apa, anda dah ada misi yang jelas, sangat bagus. Anda bina karakter yang sesuai dengan misi dan visi anda. Karakter apa yang bersesuaian? Karakter apa yang bersesuaian? Kemudian, tadi saya sebutkan, anda perlu ada self-controlling. Self-controlling. Kemudian anda perlu ada networking. Which is saya sebut ni tadi, collaboration. Dapatkan collaboration, networking, belajar lagi. Belajar untuk tingkatkan anda punya skills dan juga knowledge. Kemudian anda perlu terjemah tindakan anda. Seorang yang tak jelas, takut, gusar, sebenarnya apa? Cuba kita fikir kembali. Kerana strateginya ke ataupun bagaimana? Sekiranya melibatkan perasaan, anda perlu baiki dan juga anda latih fokus. Jangan keluarkan perkataan yang negatif. Anda perlu berani. Perlu berani dan pandang ke hadapan. Sebab tindakan ini yang akan merealisasikan visi dan misi kita. Ada orang, saya sebut tadi, ada 4 golongan, ada visi tapi dia tak mampu nak kejar ataupun dia takut nak kejar. Jadi kita berfikiran sangat sempit. Bila kita menjadi orang yang sangat jelas dengan misi dan visi kita, pasakkan nilai. Apa nilai yang ada? Pasakkan prinsip kita. Okay? That's why perlu ada dorongan yang kuat, guru, pembimbing untuk kita dapatkan motivasi yang secara berterusan. Okay, ada soalan lagi tak? Okay. Bisa tengok ke bawah. Okay. Okay. Ada soalan? Okay. Okay, kita boleh tengok beberapa soalan.
Any question? Okay. So mulai hari ini anda tuliskan misi dan vision anda. Kemudian kenal pasti tadi saya minta anda buat SWOT analisis. Ya, daripada SWOT analisis itu anda akan dapat strategi. Bagaimana? Dengan mengoptimumkan kekuatan yang ada untuk reduce the weakness. Tadi kan kita sebut tadi strength dan juga weakness. Anda gunakan strategi apa untuk tingkatkan anda punya kekuatan diri, ya, untuk mencapai suatu misi dan juga visi. Any question? Okay. Okay. Okay, ada soalan? Saya ada soalan. Okay, mungkin Hasliza Muhammad Noor, ya. Okay. So, pembangunan karakter ini dia selari dengan visi dan misi kita saya sebut. Ya. Jadi apabila kita mempersediapkan diri kita dengan kemahiran yang baru, so kita akan menjadi karakter yang baru. Jadi dalam masa yang sama dia selari. Karakter yang hebat. Hebat ni tadi saya sebut dia sebagai akronim. Hebat ni akronim. Akronim hebat. Tadi kita sebut holistic, entrepreneurial, balance, articulate and also thinking. A good character. Maksudnya daripada misi dan juga visi anda membina karakter yang bagus. Okay. Okay, ada soalan? Okay, soalan ni bagaimana memadamkan self thoughts? Is it self thoughts? Pemikiran yang negatif ke? Ini macam saya sebutkan tadi, mungkin anda kena melakukan afirmasi positif, ya, self talk yang positif kepada diri. So dia sangat membantu. Kita panggil dia sebagai affirmation, affirmation yang positif. Saya membantu dan anda perlu selarikan dengan tindakan. Maksudnya kadang-kadang orang hanya terhenti kepada apa yang kita fikir dan juga kata-kata, tapi tindakannya tidak sama. Jadi kena selarikan. Sebenarnya untuk kita ni juga mungkin dekat sini ada yang pakar juga dalam bidangnya, kena banyak buat terapi yang merangkumi keempat-empat kecerdasan tadi yang saya sebut holistik. So kita ada physical, mental, emosi dan juga spiritual. Keempat-empat fakulti diri ini dia ada makanan dia tersendiri. So kita kena bangunkan setiap kecerdasan ini bersekali, beriringan. So kadang-kadang kita hanya menggunakan IQ kita saja. Ada kajian menunjukkan bahawa IQ ni saja kadang-kadang mendata, tapi EQ boleh ditingkatkan. So itu yang menyebabkan kita berlainan daripada orang lain. Ya, karakter yang berlainan daripada orang lain. Dia juga disebut sebagai akhlak. Okay? Dan kalau kita nak ikutkan, ialah biasalah ya, kadang-kadang fizikalnya merudum ataupun kesihatannya merudum dan sebagainya. Perlu diberi, maksud diberi makan ni, maksudnya adalah setiap satu itu adalah amanah. Jadi untuk fizikal, untuk kita sihat, kita kena apa? Bersenam dan sebagainya. Perlu ada rutinnya tersendiri. Untuk emosi bagaimana? Dia kalau setiap agama ataupun emosi dan juga spiritual, si agama diajar bagaimana untuk kita memadamkan negatif-negatif thoughts tu. Okay? So mental pun sama, mental building.
Mental building ni macam biasalah, kita jangan hijack kita punya bahagian amigdala. Amigdala ni adalah satu di bahagian otak. Apabila kita hijack, ya, mulalah dia akan keluarkan hormon. Dia akan bagi tahu dalam sel-sel otak kita untuk keluarkan satu hormon, namakan hormon kortisol. So kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. So hormon kortisol ni sangat racun. So dia akan ganggu sistem tubuh badan kita. So bila kita dah tahu, kita perlu ada minda yang positif. Jadi fikiran bawa ke hati dan sebagainya. So kita merasai. So dari situ sebenarnya adalah drive lah, kekuatan atau motivasi yang kuat daripada dalam diri. So kena sebab saya begitu tadi, kita adalah 100% bertanggungjawab atas diri kita. Orang lain hanya boleh coach ataupun bimbing kita. Namun apa yang merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Okay? Adakah environment kita memainkan peranan dalam menjadikan kita seorang yang sentiasa mengeluarkan perkataan yang positif? Ya, betul. That's why kadang-kadang ada satu kita panggil programming ataupun kursus satu kursus ataupun sesi satu sesi tu mereka akan minta kita upgrade circle. Ya, upgrade circle. Sebab apa? Environment tadi dalam neurological level yang saya ajarkan, yang saya kongsikan tadi, environment memainkan peranan yang sangat penting. Di bahagian bawah sekali, kita kena betulkan dulu environment kita. Menjauhkan dulu ataupun pilih circle-circle yang positif yang mampu menaikkan kita punya prestasi. Okey. Ini kalau di sekeliling kita ramai orang yang negatif dan kita tak boleh elak, macam mana? Okey. Ini kalau dalam Islam, macam biasalah kita kena bersangka baik dan kita abaikan sahaja. Kita tidak perlu take part. Memang macam kita tengok filem lah. Hari-hari kita tengok cerita filem sedih tu kan dekat TV3 dan TV3, sorry. Tak kisahlah TV apa-apa. So, kita tengok cerita sedih hari-hari. Dan perkara itu akan mempengaruhi emosi kita. Begitu juga dengan environment. Hari-hari, sekiranya walaupun kita orang yang sangat kuat, mental dan fizikal, tetapi environment kita tidak support. Bila tidak support, benda tu akan mempengaruhi sebenarnya diri kita. So please cari environment yang sesuai, move on terlebih dahulu. Ataupun sekiranya tidak dapat elak, caranya bagaimana? Kita panggil apa? Kalau dalam NLP kita panggil apa? Reframing. Ataupun tukar mindset kita berpositif dan kita jangan terpengaruh lah. Sekiranya kita ada, saya sebut tadi, kita ada jati diri yang kuat, kita kenal diri kita, so kita tidak akan ambil endah perkara-perkara yang membazir. Kita panggil benda tu membazir. Saya sebut tadi, orang yang suka bercakap tentang orang, hal-hal negatif, orang tak ada vision. So kita tak ambil pot sangat lah ayat dia kan. Selalunya orang yang begini, orang yang mempunyai visi yang besar, selalunya bila dia dengar perkara negatif, dia akan macam tu. Dia sekadar dengar sahaja. Tapi dia tidak masuk ke dalam minda dia. Sebab dia ada benda yang lebih besar lagi dalam kepala dia untuk difikirkan. Tajuk kita hari ni santai-santai saja ya. Okey. Elak atau jujur je dekat dia. Okey. Dia ada banyak cara lah bagaimana kita nak berkomunikasi dengan cara yang baik. Perkara pertama, untuk kita tengok situasi, kita tengok rakan kita jenis macam mana. Tapi janganlah kita confront dia dengan cara yang kasar dan sebagainya. Sebab apa-apa pun jujur pun boleh, tapi tengok keadaan. Sekiranya situasi itu bagus untuk kita jujur kepada dia dan ada kebaikan pada diri dia, teruskan dengan kejujuran. Boleh? Farah Wahidah. Ya, memang ada orang toksik ataupun pandangan masyarakat semata-mata. Orang toksik ni sebenarnya macam saya sebut lah, kalau kita sangat sibuk untuk bangunkan diri kita, untuk kita capai tujuan hidup kita, kita tak ada masa nak fikir toksik, kita nak tengok perkara-perkara yang tak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Sebab tujuan apa kita ada kat dunia? Saya sebutkan tadi, relate dengan dasar pendidikan tadi, untuk apa kita ada universiti? Untuk apa kita hidup? Untuk kita jadi manfaat kepada orang lain, untuk kita bagi sumbangan. Bila kita sibuk nak bagi sumbangan kepada orang lain, kita nak jadi manfaat kepada orang lain, kita tak ada masa. Ya? Sedangkan kita tak ada masa pun nak tengok orang lain tu, toksik dah jadi negatif lah. Kita tak ada masa pun untuk itu sebenarnya.
Sebab kita sibuk untuk memberi kebaikan, memberi manfaat. Bagi puan, okey. Ya, betul. Kadang-kadang dia juga tidak realistik. Kena tengok juga ya, kadang-kadang dia jadi macam beautiful mind. Kena lihat juga. Terlalu positivity. Dia ni positifnya, tak pernah rasa sedih, tak pernah rasa stres. Salah satu dalam pengurusan emosi, kita kena akui kita ni manusia biasa. So, kita kena akui kadang-kadang kita ada stres, kadang-kadang kita ada sedih, kadang-kadang kita ada macam-macam perasaan lah. Raikan sahaja. Sebab semua perasaan tu sebenarnya nak membesarkan diri kita. Kalau kita tidak pernah rasa perkara-perkara yang membebankan emosi dan juga jiwa kita, kita tak akan menjadi orang yang berjiwa besar ya, kalau kita tidak melaluinya. Orang positivity yang keterlaluan ni kita kena check balik. Kadang-kadang ada something dia pendam dan sebagainya. So perkara pertama sebenarnya kalau orang yang terlalu positif ni kadang-kadang dia fake diri dia. Dia dalam keadaan yang sangat depressed tapi dia cuba positif-positif. Sebenarnya orang yang ni kena melalui proses terapi proses counselling dan sebagainya. Counselling ni ataupun sesi terapi ataupun jumpa psikiatri ni bukanlah perkara tidak baik. Masyarakat kita banyak yang salah faham. So sesuatu yang baik. Bila anda jumpa tu sebenarnya anda dapat nampak solution, nampak arah tuju, nampak hala tuju hidup dan sebagainya. Sebab dia membantu kita keluar daripada zone kita tu, dark zone kita dark side kita ni. Kita kena ada seseorang yang kita bantu dan juga bimbing kita keluar daripada kita punya rumah sempit kita itu. Saya sebut rumah sempit lah. Okay, ada yang saya tertinggal tak? Okay. Okay, how to, mana tadi? Ya. Emosi ni sangat bagus. Kalau tidak, anda tidak jadi manusia. That's why kita ada 4 kecerdasan tadi saya sebut. Emosi, spiritual, physical dan juga mental. Selama hari ini anda mungkin bekerja banyak sangat dari segi mental dan sebagainya. Tapi anda tak jaga dari segi spiritual. Setiap agama ada spiritual. Tu anda kena jaga. Spiritual, emosi anda, hubungan anda, bagaimana. Fizikal anda, duk belajar saja tapi tak bersenam pun tak jadi juga manusia. Yang holistik. Jadi kena balance. Kena balance. Okay. Tadi ada ya, saya terlepas. How to embrace our character flaws. Okay. Macam saya sebutkan tadi. Please buat tools ni sangat, dia nampak simple tapi sebenarnya powerful. SWOT analysis, daripada situ anda akan dapat bina strategi. Baru anda akan nampak satu-satu apa yang anda perlu baiki. Dengan menggunakan opportunities dan juga strength. Itu caranya. Betul, Teo Sin Yee. In life, we are pressured by people who is better than us. For example, someone who is best in communication and can make social connection easily than people that is more introvert. So do you think being pressured to fit the fast-paced life is vital so we can succeed? Okay. Ini communication ni more to skill lah kan. Skill. Itu dia buat social connection mudah daripada orang introvert. Jangan salah faham. Introvert dan juga extrovert bukannya kedua-duanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Kedua-duanya bagus. Sebab kita ada posisi kita sendiri bila kita alam pekerjaan nanti. Kalau semua orang extrovert jadi lain dunia ni. Kan? Jadi cari potensi diri anda. Sekiranya, okay. Communication ni is the basic skills. Yeah? The basic competency that you have to master the skills. So, kompetensi yang tidak, orang kata, bukanlah kita nak jadi pembaca berita dan sebagainya kan. Tapi, you kena ada satu inisiatif untuk tingkatkan ilmu komunikasi. Komunikasi. Bagaimana nak dapatkan komunikasi yang berkesan? Bagaimana nak membina repo ataupun membina jaringan hubungan yang baik dengan orang? Dia ada tips-tips. That's why benda ni perlu belajar. Ada orang yang dilahirkan memang pandai bercakap. Pandai berkomunikasi. Tapi mungkin ada yang kita lebih kat sini, kita kurang di sini. Kita perlu ambil ilmu dan belajar. That's why jangan being pressured. Jangan terlampau tertekan
Dan ini adalah sangkaan kita saja. Mungkin kita rasa oh dia ni pandai bercakap, kita ni pandai buat mungkin benda-benda yang introvert. Tidak sebenarnya, sebab setiap kita ada potensi. So kembangkan potensi itu, fokuskan kepada potensi diri anda. Mungkin kekuatannya dari segi komunikasi, kita mungkin dari segi katakan design ataupun benda-benda yang indoor dan sebagainya kan, yang kita tak nampak. Itu basic kompetensi yang you kena ada. Communication skill tu perlu ada. So boleh tingkatkan dengan ilmu dan sentiasa praktis. Boleh. Saya nak cerita tentang ada satu kisah. Dia tidak pandai komunikasi tapi dia menjadi orang yang berjaya. Tapi saya tak ingat kisah tu, nantilah saya ingat balik. Okay. Okay, untuk maklumat anda, pada bulan Julai ini akan ada satu talk lah tentang pengusaha organisasi yang akan disampaikan sendiri oleh pengarah HDC. So kita akan banyak share tentang apa dia agenda hebat untuk membantu anda dalam pengurusan pertubuhan pelajar dan sebagainya. So di sana nanti anda akan tahu lebih mendalam. Atribut hebat ni dia ada banyak sebentar. Saya share screen sekali lagi. Okay. Okay, atribut hebat ni, kalau saya boleh share di sini, untuk anda menjadi hebat future leaders, okay, saya share sahaja dulu Okay, anda perlu jadi holistik. So, dalam holistik ada kerja kumpulan dan pembelajaran sepanjang hayat. Maknanya apa di sini? Anda perlu menjadi seorang team members yang baik untuk anda jalankan kerja berkumpulan. Anda perlu ada leadership at least leader kepada diri sendiri. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat, maknanya keinginan untuk anda belajar lagi, belajar lifelong learning. Okay, kemudian kita ada entrepreneurial. Karakter hebat E entrepreneurial. So, kemahiran keusahawanan. Maksudnya kat sini kita ada satu sektor yang akan mereka bentuk beberapa kursus ataupun banyaklah program-program yang menarik tentang keusahawanan. So anda boleh dapatkan kemahiran keusahawanan di HDC. Kemudian bangunkan minda keusahawanan. Semua ni perlukan ilmu dan juga bimbingan. So, kemudian balance. Saya sebut tadi, balance berkenaan dengan nilai dan juga sikap. Ada etika dan juga profesional, pemikiran saintifik, seni dan juga kemanusiaan. Kemudian articulate ataupun dalam logo hebat tu kita letakkan juga akhlak. So anda perlu ada komunikasi dan juga keyakinan yang tinggi. Dan sekali thinking, anda perlu ada critical thinking. Critical thinking, problem solving dan juga global mindset. Kalau anda sedar, sepanjang kita jalankan e-training di HDC, kita memang mengambil kira semua elemen-elemen ini untuk membimbing, untuk membangunkan atribut hebat dalam diri anda. Karakter hebat dalam diri anda. Hebat ni bukanlah hebat yang hebatnya anda, tak. Hebat ni akronim yang saya ceritakan tadi. HEBAT, hebat. So sediakan diri anda, jadikan diri anda orang yang ingin belajar, ingin improve diri sendiri. Kemudian insya-Allah dengan segala kekuatan yang ada dan bimbingan guru, anda boleh berjaya. Okay. Okay. Okay, semua maklumat tentang e-training anda boleh dapatkan di Facebook HDC. Anda boleh dapatkan di Facebook HDC. Kemudian di website HDC. Okay. Okay. So, banyak lagi sebenarnya kita nak share tentang satu-satu karakter mungkin pada masa akan datang. So insyaAllah hari ini semoga bermanfaat. Anda ingat balik, saya recap. Untuk membangun karakter, anda perlu ada satu mission statement. Anda perlu ada mission statement menggunakan SMART goal. Dan sebelum anda nak buat mission statement tu juga, anda perlu ada SWOT analysis. Anda nilai dan anda analisis diri anda. Analisis. SWOT analysis. Kemudian kita ada apa? Apakah karakter yang sesuai yang dibangunkan selari dengan visi dan misi anda tadi? Okey, itu yang kedua. Kemudian
kena ada self-controlling, pengawalan diri. Pengawalan diri. Okay, kemudian kita ada apa? Siapa ingat? Strategic collaboration. Strategic collaboration. Dan last sekali kita ada action, execution. Ya. Tindakan. Tindakan apa? Seorang yang ada visi dan misi tapi tidak bertindak pun dia tidak jadi apa-apa. Dia tidak menjadi apa. So perlu sangat ada tindakan. Tindakan yang bersesuaian. Okey. So saya letakkan link di situ untuk feedback form. Tu formality sajalah. So anda isikan macam biasa. So ingat anda boleh semak jadual e-training kita di Facebook HDC. Di sana anda boleh dapatkan maklumat-maklumat, banyak maklumat-maklumat penting. Jangan lupa like. Yang terbaru pun kita ada tentang sayembara, sajak dan sebagainya. So sangat-sangat menarik. Okey. So saya ingat ada lagi soalan tak? Pembuka next kita ada artificial intelligence in future education. Kita juga ada tajuk tentang creative thinking. So dia cover element articulate and also thinking. And then kita ada tajuk on global mindset. So berminda global, bagaimana kita sebagai student, bagaimana kita nak berminda global. Okay. Kita juga ada yang menarik. Bulan ini kita ada pengurusan projek. Anda nak buat projek tapi anda tak tahu rule ataupun SOP dia, checklist apa yang perlu ada. So kita akan ada juga tajuk on pengurusan projek dan juga pengurusan majlis protokol dan juga etiket. Anda kena faham bila anda nak bila anda nak attend program-program ni di luar sangat mahal sebenarnya. Jadi bagus platform yang diwujudkan oleh HDC. Kita berterima kasih banyak kepada pihak universiti menyediakan platform ni untuk semua pelajar. InsyaAllah dalam masa terdekat ya Muhammad Aiman. Sebab pejabat dia ada pejabat dia yang khas yang akan uruskan. Ya. Okey semua? Okey ya. Kita santai saja petang ni. Tuan Salman pun ada. Terima kasih. Selepas ni Tuan Salman dia akan host untuk semua e-training. InsyaAllah kita akan bersama-sama lah nanti. InsyaAllah. Okey, untuk itu anda nanti boleh dapatkan video recording ya di YouTube HDC dan juga Facebook HDC. InsyaAllah.